Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran bersama kami dalam Fokus hari ini 19 Mac 2015. Saya Zabazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Tajuk utama Fokus hari ini 19 Mac 2015. Ekonomi dan struktur keuangan negara kekal kukuh meskipun ada persepsi yang dilaporkan negatif. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat izin naikkan harga tambang pengangkutan awam. Kemelut politik dalaman MIC bertambah rumit. Kita teruskan dengan fokus tempatan. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD hari ini menjelaskan tambang teksi dan kereta sewa dibenarkan naik antara 20 hingga 67% berkuat kuasa serta-merta. Manakala tambang bas ekspres akan naik 22.6% mulai 15 Mei depan. Kenaikan tambang itu yang diumumkan oleh SPAD hari ini berikutan kenaikan kos yang ditanggung pengusaha pengangkutan awam termasuklah kos penyelenggaraan. Pengerusi SPAD Tan Sri Said Hamid Alba berkata penyelarasan kadar tambang itu dibuat selepas mengambil kira keperluan pihak pengusaha yang terbeban dengan kenaikan harga barang dan kepentingan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Berdasarkan tambang baharu itu, penumpang teksi Satu Malaysia di Pulau Pinang perlu membayar RM19.80 bagi 10 km pertama berbanding RM11.80 sebelum ini. Manakala penumpang teksi Satu Malaysia di Lembah Kelang dan Johor Bahru perlu membayar RM17.50 bagi 10 km pertama berbanding RM10.80 pada kadar lama. Bagi teksi bajet di Lembah Kelang dan Johor Bahru pula, penumpang perlu membayar RM14.30 di bawah kadar baharu berbanding RM10.80 pada kadar lama bagi 10 km pertama. Dan di Pulau Pinang, RM17.50 pada kadar baharu berbanding RM11.80 pada kadar lama. Dan kereta sewa pula RM14.50 berdasarkan kadar siling yang baru. Kenaikan tambang bas ekspres untuk perjalanan seluruh negara adalah antara RM4.60 sehingga RM11. Said Hamid bagaimanapun menegaskan kenaikan kadar tambang baharu ini tidak melibatkan teksi lapangan terbang dan teksi eksekutif. Beliau berkata penetapan kadar baharu itu terpaksa dilakukan selepas kali terakhir semakan kadar tambang teksi dan bas ekspres dibuat pada tahun 2009. Beliau juga menegaskan penyelarasan kadar baharu itu tidak dibuat berikutan penguatkuasaan cukai barangan dan perkhidmatan yang akan berkuat kuasa 1 April depan, sebaliknya mengambil kira kepentingan semua pihak. Sementara itu, KTM Berhad hari ini mengumumkan kadar tambang baru bagi perkhidmatan KTM komuter dengan peningkatan sehingga RM7.10 berkuat kuasa 1 Mei ini. KTM dalam satu kenyataan berkata perbezaan kadar tambang sahala yang baru berbanding tambang sedia ada adalah bergantung kepada jarak perjalanan daripada satu stesen ke stesen yang lain. Kenyataan KTMB juga menyebut kadar baharu diskaun sebanyak 20% bagi pemegang tiket tambah nilai, diskaun antara 18% hingga 26% kepada pemegang pas mingguan serta diskaun 19% hingga 35% bagi pemegang pas bulanan bergantung kepada jarak perjalanan. Sementara itu, pengguna warga emas, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 12 tahun pula akan terus menikmati tambang konsesi pada kadar 50% daripada tambang tunai yang baharu. Kali terakhir KTM melaksanakan pelarasan tambang ialah pada Februari 2003. Warga pendidik yang terjejas akibat banjir buruk yang melanda 6 negeri termasuk Sabah dan Sarawak hari ini menerima bantuan lebih RM1 juta hasil kutipan tabung bantuan bencana tabung Persatuan Sukan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan Malaysia MESKA. Majlis penyerahan berlangsung di Menara Parlimen disaksikan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Yusof.
Kesemua bantuan akan diagihkan kepada pegawai Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan pejabat pendidikan daerah PPD, guru dan anggota khidmat pelaksana di 839 sekolah PPD dan JPN di Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Sabah dan juga Sarawak. Peruntukan itu akan diagihkan kepada mangsa banjir kategori sangat kritikal berjumlah RM500 seorang, manakala agihan kategori sederhana kritikal diserahkan kepada JPN untuk diagihkan kepada sekolah-sekolah yang terlibat. Daripada jumlah itu, JPN Kelantan muncul penerima tertinggi sebanyak RM559,500, diikuti JPN Terengganu RM160,000, JPN Pahang RM71,500, JPN Sabah RM64,000, manakala JPN Perak dan Sarawak masing-masing menerima RM24,000. Seramai 15,868 pegawai JPN atau PPD, guru dan AKP menjadi mangsa dalam bencana itu, dengan 205 daripadanya dikategorikan pada tahap sangat kritikal, manakala 15,663 orang pada tahap sederhana kritikal. Di Pulau Pinang, mayat hampir reput dengan tangan terikat dan leher terjerut kain yang ditemui dalam kawasan hutan di daerah Nibong Tebal Isnin lalu dipercayai telah mati sejak 2 minggu hingga 3 minggu lalu. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintenden Wan Hassan Wan Ahmad berkata, berdasarkan pemeriksaan dan hasil bedah siasat pakar forensik, mendapati mangsa yang berusia lingkungan 40 hingga 50-an itu telah mati lebih 2 minggu sebelum mayatnya ditemui. Sehingga hari ini, polis masih belum lagi mendapat maklumat berhubung identiti mangsa berikutan tiada dokumen pengenalan diri bersama mayat berkenaan. Ahad lepas, mayat lelaki ini ditemui seorang pencari buluh kira-kira pukul 10.17 pagi dengan tangan mangsa terikat tali nylon, manakala lehernya terjerut dengan kain. Mayat yang 80% hampir reput itu hanya berseluar jeans gelap tanpa pakaian. Superintenden Wan Hassan berkata, pasukan polis meminta bantuan orang ramai yang kehilangan anggota keluarga atau majikan yang hilang pekerja agar menghubungi pegawai penyiasat kes berkenaan ASP MSUL di talian 014-900-7857 atau mana-mana balai polis berdekatan. 11 individu termasuk 6 pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di Lumut yang pernah ditahan reman sebelum ini berhubung kes rasuah dibebaskan hari ini. Pegawai pendakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Rosli Rozaini memberitahu pemberita kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang jaminan dan perintah itu dikeluarkan oleh penolong kanan pendaftar Mahkamah Magistrate Syamsul Azwa Martaza. Rosli berkata kesemua mereka ditahan reman selama 10 hari dan dibebaskan hari ini selepas pihak SPRM selesai mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap mereka. Beliau berkata kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut dan sekiranya terdapat keperluan, kesemua mereka akan dipanggil semula bagi membantu siasatan. Beliau berkata kesemua individu terbabit bagaimanapun perlu mengisytiharkan harta mereka kepada pihak SPRM mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 untuk siasatan lanjut. 6 penjawat awam itu termasuk seorang wanita dan seorang pegawai TLDM berpangkat Lieutenant Commander disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 kerana disyaki menerima suapan sebagai upah atau dorongan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka. 5 orang awam yang terbabit pula disiasat mengikut Seksyen 17B Akta sama kerana disyaki memberi suapan, manakala 4 lagi dibebaskan dengan jaminan SPRM. Sebelum ini, menurut jurucakap SPRM, antara sebab pihaknya menahan kesemua suspek yang dipercayai saling mengenali itu ditahan selepas menerima aduan berhubung gaya hidup mewah mereka. Mesyuarat khas Presiden Komponen Barisan Nasional BN hari ini sebulat suara berdiri teguh menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam mendepani cabaran meneruskan usaha mentransformasikan negara. Presiden MCA Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata mesyuarat khas berlangsung di bangunan Parlimen itu diadakan bertujuan menepis sebarang spekulasi dan isu semasa diperkatakan ketika ini yang antara lain menyentuh pentadbiran Datuk Seri Najib. Turut sama menghadiri mesyuarat itu tadi Setiausaha Agung BN Datuk Seri Tengku Adenan Tengku Mansur, Presiden Parti Progresif Penduduk Malaysia Tan Sri M. K. Vyas, Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Tan Sri Adenan Satim serta Wakil Komponen.
Sebelum ini, pelbagai dakwaan dilempar kepada Najib dan pentadbirannya termasuk berkaitan dengan kedudukan semasa, ekonomi negara serta pelaksanaan beberapa dasar baharu seperti cukai barangan dan perkhidmatan GST. Sementara itu, Presiden MIC Datuk Seri G. Palanival hari ini menggantung keanggotaan 5 anggota parti kerana menceroboh masuk ke dalam ibu pejabat MIC baru-baru ini. Palanival berkata perilaku individu terbabit memaksa beliau untuk mengambil tindakan drastik itu mengikut perlembagaan MIC disebabkan pembabitan langsung mereka dalam aktiviti sedemikian boleh menjejaskan kepentingan parti. Bagaimanapun, Palanival yang juga Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar tidak mendedahkan nama mereka. Pada 12 Mac, sekumpulan orang sekali lagi menceroboh ke ibu pejabat MIC dengan mendakwa untuk mengambil alih kawalan ke atas premis terbabit. Kesemua individu ini bertindak hingga ke tahap menyerang seorang petugas ibu pejabat MIC selain mengugut dan menakut-nakutkan petugas lain. Menurut kenyataan parti itu, petugas dipaksa keluar dari bangunan dan operasi harian ibu pejabat parti terhenti. Individu terbabit turut merampas kunci daripada petugas dan mengunci premis. Semalam, Palanival membuat lawatan mengejut ke ibu pejabat MIC dan membuka semula premis itu serta meminta kaki tangannya supaya menyambung operasi parti. Palanival berkata sekiranya mereka berkeras untuk meneruskan tingkah laku yang menyalahi undang-undang itu, beliau tiada pilihan melainkan mengambil tindakan drastik terhadap mereka.